Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. So hari ini kita akan masuk tentang bab 8, topik 8.1 asas JIRIM. Okey, tajuk tingkatan 4. Okey, kita pergi pada objektif kita. Untuk tajuk ini, cikgu akan terangkan tentang 2 objektif sahaja. Okey, pada akhir pembelajaran kita hari ini, murid perlu yang pertama menyatakan tentang bahan atom, bahan molekul, bahan ion berserta dengan contohnya. Yang kedua, murid boleh menjelaskan tentang kewujudan unsur wujud dalam pelbagai bentuk. Okey, kita pergi pada objektif kita yang pertama. Okey, tapi sebelum tu, cikgu nak ingatkan semula pada murid-murid yang murid-murid dah belajar dah tentang JIRIM ni masa tingkatan 1. Kamu dah tahu dah semua benda hidup dan benda bukan hidup ni terdiri daripada JIRIM. Okay, asalkan ia memenuhi ruang dan mempunyai jisim. Okey, JIRIM ini adalah zarah-zarah yang halus dan diskrit. Okey, itu adalah JIRIM, zarah-zarah halus dan diskrit. Okey, kita tengok objektif kita yang pertama. Okay, ada 3 jenis zarah yang membina JIRIM. Okey, kalau kamu tengok gambar yang pertama ini. Okey, ini gambar apa ni? Okey, ini adalah atom. Okey, atom merupakan unit paling asas dalam sesuatu unsur. Okey, dia ada satu sahaja. Okey, satu jenis zarah sahaja. Itu dalam atom. Okey, dalam molekul pula, okey, kalau tengok gambar molekul ini, ia merupakan gabungan 2 atau lebih atom secara kimia. Dia bergabung. Ini gambar untuk molekul, bentuk molekul macam ni. Gabungan 2 atau lebih atom secara kimia. Okey, kalau ion pula, ion adalah zarah-zarah yang bercas. Okay. Zarah bercas positif. Ini contohnya magnesium ni. Dan zarah bercas negatif. Okay. Negatif. So zarah bercas positif ni selalunya adalah bahan logam. Apabila satu unsur ni dia mendermakan elektron dia. Bila dia mendermakan elektronnya, unsur ini akan menjadi positif. Okay, atom ini akan menjadi positif. Okay, kalau kita tengok negatif pula, ini adalah bahan bukan logam. Okay, so bukan logam ni apabila dia menerima elektron. Menerima elektron, jadi atom ini menjadi negatif, charge negatif. Okey, kita pergi pada bahan atom. Okey. Bahan atom ini mengandungi zarah atom saja, satu zarah saja, zarah atom saja. Yang kedua, semua logam dan gas nadi terdiri daripada atom. Kalau kamu ingat lagi masa tingkatan 1, kamu dah belajar dah. Gas nadi ini adalah kumpulan 18, dia terletak dalam kumpulan 18 dalam jadual berkala unsur. Dalam jadual berkala unsur. Okay, so kamu boleh tengoklah jenis-jenis gas nadir ni. Jadi bahan atom ni, diingatkan sekali lagi, semua logam dan gas nadir. Okey, kita tengok contoh ini. Okay. Dalam gambar ni, ini adalah gegelung kuprum. Okey, gegelung kuprum. Ini dia punya zarah dia. Apa yang terkandung di dalam gegelung kuprum? Dia mengandungi atom kuprum. Dalam gegelung kuprum ni mengandungi atom kuprum. Tengok susunan dia. Rapat, tersusun rapat. Zarah-zarah tersusun rapat sebab dia dalam bentuk pepejal. Okey. Kalau kita tengok pula gambar belon ni, okey. Dalam belon ni mengandungi gas helium. Gas helium ni merupakan gas nadir. So dia adalah bahan atom. Okey, susunan dia jarak sebab dia adalah gas. Diingatkan sekali lagi benda ni kamu dah belajar yang pasal gas, pepecah cair ni dia punya susunan dia tu. Susunan zarah dia tu.
Okey, kita pergi pada yang kedua, bahan molekul. Okey, bahan molekul ni mengandungi zarah molekul. Okey, ia merupakan gabungan atom yang sama ataupun berbeza. Sama jenis atau berbeza jenis. Dia bergabung. Yang ketiga, kamu kena tahu kebanyakan bahan bukan logam. Take note dekat sini, bukan logam. Wujud dalam bentuk molekul. Okey, kita bagi contoh kat sini. Kalau kamu tengok gambar penyelam ni dalam air. So, apa kandungan air? Okey, kandungan air adalah atom hidrogen dengan oksigen yang bergabung secara kimia. So, ia adalah molekul air. Jadi molekul air merupakan zarah molekul lah. Sebab adanya oksigen. Oksigen ni bahan bukan logam. Dan juga adanya atom hidrogen, bahan bukan logam juga. Okey, dia bergabung secara kimia dan menghasilkan molekul air. Okey, dalam tangki ni, dalam tangki yang dibawa oleh penyelam ni mengandungi gas oksigen. Gas oksigen. So kalau dekat sini oksigen dengan hidrogen yang ni air ni, dia berlainan jenis kan, berlainan jenis atom. Zarah berlainan jenis. Kalau kat sini sama jenis. Oksigen bergabung dengan oksigen. Okey, oksigen bergabung dengan oksigen. Kamu tahu oksigen ni bukan logam. So bila dua ni bergabung, dia akan menghasilkan molekul oksigen lah. Okey, pergi pada yang ketiga pula, bahan ion. Okey, bahan ion mengandungi ion positif dan juga ion negatif. Ia terbentuk daripada tindak balas antara unsur logam dengan unsur bukan logam. Take note dekat sini. Logam dan bukan logam. Okey, ada ion positif, negatif. Okey, cikgu ingatkan balik kalau positif. Okey, kalau ion positif selalunya logam. Okay, kalau ion negatif selalunya bukan logam. Okay, dan sajalah nak take note kat sini. Kalau ni positif ni derma elektron. Okay, yang ini terima elektron. Okay, so contoh yang cikgu nak bagi kat sini garam lah. Garam yang ada dekat rumah kita tu. Sebenarnya kandungan garam ni natrium klorida terdiri daripada natrium klorida, di mana natrium ni adalah bahan bahan logam. Okey, klorida ni bahan bukan logam. Okey, so ini kamu tahulah positif, yang ini ion negatif. Okey, so ini susunan zarah dia dalam natrium klorida ni, dalam garam ni. Kalau kamu nampak ada klorin negatif, Na positif. Okey, so dalam garam ni mengandungi ion natrium dan juga ion klorida. Okey, kita pergi pada objektif kita yang kedua. Adakah unsur yang sama boleh wujud dalam bentuk yang berbeza? Boleh tak? Okey, kita tengok. Mari kita lihat contoh yang pertama ni. Cikgu bagi contoh ferrum. Okay, ferrum ni kamu tahu kan, bahan logam kan. So, bila dia bentuk paku macam ni, kandungan paku ni adalah dalam bentuk atom lah. Susunan atom ferrum dalam paku ni. Tapi apa jadi apabila paku itu berkarat? Okay, kamu tahu kan, pengaratan. Pernah belajar sebelum ni. Pengaratan kalau nak berlaku mesti kena ada udara dan juga air. Okey, jadi apabila ferrum bertindak balas dengan oksigen di udara,
Apa yang akan terhasil? Ferrum oksida. Okey. Ferrum oksida ni dia akan terhasil kalau maksudnya paku tu berkarat lah. Paku berkarat akan menghasilkan ferrum oksida ni. Jadi ferrum ni logam, ada ion positif. Oksida ni bukan logam, ion negatif. Okey. Jadi dekat sini kamu tahu, ferrum ni selain daripada dia boleh wujud dalam bentuk atom, dia boleh juga wujud dalam bentuk ion apabila ia berkarat. Okey. Kita lihat pula contoh yang kedua, hidrogen. Okey. Hidrogen, kalau cikgu bagi contohlah suasana di tepi pantai. Okey, suasana di tepi pantai ni, hidrogen boleh wujud dalam keadaan apa? Okey. Hidrogen boleh wujud dalam bentuk molekul bila di dalam udara. Dia boleh bentuk molekul. Kamu tahu kandungan udara ada banyak. Salah satunya adalah molekul hidrogen. Okey. Kemudian apa lagi bentuk yang boleh wujud untuk hidrogen ni? Dalam bentuk ion. Bila hidrogen tu di dalam jus. Okey, bentuk ion. Ini positif. Okey. Itu sahaja yang cikgu ingin sampaikan pada hari ini. Okey, terima kasih kerana mendengar. Semoga video ini kamu dapat manfaat. Okey. Thank you. Bye.